Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel CM Kaizen, dan hari ini cikgu ingin kongsikan tentang perbincangan SPM Sejarah Kertas 2, iaitu apa yang ingin saya tekankan di sini adalah tentang stimulus ataupun ransangan. Topik peranan Malaysia dalam isu Palestin ini sekadar menjadi contoh dalam perbincangan ini nanti. Okey, sebelum kita terus ke slide yang berikutnya, harap anak-anak semua boleh kongsikan video ini. Jika memberi manfaat, sila like, subscribe dan share untuk perkongsian ataupun mendapatkan maklumat perkongsian yang seterusnya. Okey. Apa kaitan Tunku Abdul Rahman dalam isu Palestin dan apa kaitan mentol yang cikgu gunakan di sini? Stimulus ataupun dengan kata lain adalah ransangan. Jom kita ke slide yang seterusnya. Okey, bila menceritakan tentang ransangan dalam soalan-soalan sejarah kertas 2 ataupun kertas 1, ada melibatkan peta, rajah, gambar dan juga teks, ringkasan teks. Jadi, saya nak anak-anak buka minda masing-masing. Bila diberikan gambar rajah, bila diberikan apa-apa rajah yang memberi ransangan, sila perhatikan baik-baik. Mungkin di situ ada jawapannya. Okey, soalan yang cikgu kongsikan di sini adalah trial bagi set 1 Negeri Melaka, trial SPM 2021 bagi Negeri Melaka, dan ini merupakan soalan ketiga, struktur bahagian A. Jelaskan ciri negara berdaulat. Dia nakkan ciri negara berdaulat dan soalan ini memberi 4 markah. Daripada soalan ini, ia bukan sekadar gambar rajah. Sebenarnya ia memberi satu stimulus. Memang ada banyak ciri negara berdaulat, tapi daripada peta ini saja ada beberapa jawapan yang diberikan bagi soalan ini. Okey, jom kita lihat stimulus-stimulusnya. Bila kita lihat dalam gambar rajah yang diberi ini, kamu boleh dapat, kamu nampak petunjuk dan ditulis di situ sempadan antarabangsa. Jadi bagi pelajar yang memang dah membaca dan serta fokus dengan soalan ini merupakan salah satu ciri-ciri negara yang berdaulat. Begitu juga dengan sempadan itu memisahkan antara laut. Sempadan itu juga terdiri di kawasan laut. Sempadan itu juga terdiri di kawasan darat. Dan garisan-garisan antara pemisah negeri atau negara. Jadi kat situ kita boleh keluarkan ayat sendiri, gunakan ayat sendiri. Ini adalah garisan-garisan daripada garisan sempadan antarabangsa ataupun sempadan sahaja kamu dah dapat 1 markah. Sempadan antarabangsa pun ada lagi markah yang lain. Menggunakan sempadan laut dan darat, sempadan negara dan negeri pun akan merujuk kepada markah yang berlainan. Okey. Ini adalah antara jawapan. Soalan B ini adalah soalan fakta. Jadi bila kamu sebut mempunyai sempadan, itu adalah stimulus berdasarkan gambar rajah saja. Ada banyak lagi ciri negara berdaulat, tapi sekarang cikgu nak fokuskan kepada menggunakan stimulus gambar rajah tadi. Mempunyai sempadan. Sempadan, apa maksud sempadan? Garis pemisah antara negeri atau negara. Malaysia berkongsi sempadan darat, sempadan air, sempadan udara, laluan, kalau laluan kapal terbang, kalau tentera daripada Singapura membuat latihan penerbangan, dia dah masuk kepada sempadan udara, kita pun rasa pelik lah.
Okey, sempadan diakui oleh PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Itu kalau boleh dapatkan, ini adalah melalui pembacaan. Penetapan sempadan memudahkan urusan pentadbiran. Ini kita boleh kaitkan dengan pesta, kad pesta, P, pentadbiran. Jadi bila ada sempadan, memudahkan urusan pentadbiran setiap negara. Okey. Sebenarnya cikgu nak siapkan juga video ini kerana cikgu ingin berkongsi tentang satu lagi cara bagaimana dapat membantu pelajar menjawab soalan SPM. Kalau kamu perhatikan trial-trial negeri baru-baru ini, kebanyakannya dalam soalan berikut menggunakan ransangan image, gambar-gambar, menggunakan ransangan dalam bentuk artikel ringkas ataupun karangan ringkas. Sebenarnya ini adalah memberi bantuan kepada pelajar. Cikgu akan berikan link video daripada lembaga peperiksaan, tak silap saya, membuat perkongsian tentang bagaimana cara yang membantu pelajar mendapatkan markah bagi menggantikan kertas 3. Jadi sebenarnya corak-corak soalan berbentuk begini akan membantu pelajar. Boleh dilihat dalam soalan trial negeri. Okey, jadi contoh kalau dalam soalan ini adalah soalan esei dan cikgu ambil daripada trial negeri Kelantan 2021 dan bila dilihat di sini, okey, cikgu nak bincangkan soalan B. Soalan B iaitu 8 markah. Okey, dalam video yang cikgu sharekan nanti di ruangan description, ada juga mengatakan kalau soalan itu 8 markah, maka kemungkinan ada jawapan ataupun ransangan dalam petikan yang diberi ini berkemungkinan setengah daripada markah. Okey, setengah ataupun mungkin lebih. Jadi kita sebagai murid, kamu sebagai murid perlu tahu mencari jawapan daripada petikan. Kamu juga boleh menggunakan maklumat-maklumat yang kamu pelajari ataupun teknik yang kamu pelajari dalam menjawab rumusan bahasa Melayu, iaitu mencari isi tersurat. Maksudnya daripada soalan ini, kamu carilah jawapan yang tersurat. Boleh kamu baca dan highlightkan ia sebagai kata kunci bagi menjawab soalan tersebut. Kemudian kamu buat ayat ringkas ataupun buat ayat sendiri bagi menjawab soalan ini. Okey, kalau kita lihat soalan, kita lihat pokok soalan tu. Pokok soalan yang atas sekali lah. Malaysia berada di barisan hadapan untuk menyuarakan pandangan tentang isu kemanusiaan dan keamanan dalam pertubuhan antarabangsa. Jadi, cikgu nak rujuk kepada soalan B. Maklumat berikut berkaitan dengan peranan Malaysia dalam isu Palestin. Itu peranan Malaysia dalam isu Palestin. Okey, sebelum kita cari isi tersurat dalam teks ini, kita lihat apa soalan ini minta. Apa yang soalan ini minta kita cari maklumat berikut. Bagaimanakah Malaysia berperanan membantu negara tersebut? Dengan kata lain, apa peranan Malaysia dalam membantu Palestin? Okey, jadi jom kita baca petikan ini dan dapatkan peranan Malaysia. Okey, daripada sini cikgu dah compilekan beberapa peranan. Yang pertama, cikgu tandakan di sini, Malaysia berperanan aktif dalam mencari penyelesaian adil. Jadi kita boleh buat perkataan tentang keadilan menangani konflik Israel-Palestin. Kamu boleh keluarkan ayat sendiri. Konflik itu adalah isu, masalah Israel-Palestin dan Malaysia terbuka dan lantang
memperjuangkan, itu peranan Malaysia. Mencari keadilan, cuba membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestin. Okey, kemudian juga di peringkat negara dan antarabangsa. Jadi kalau kita dapat keluarkan stimulus memperjuangkan hak peranan Malaysia membantu negara tersebut, mungkin kita boleh keluarkanlah sedikit daripada stimulus ataupun teks yang diberi. Contoh dekat atas ni ada tentang keamanan, demonstrasi secara aman, ataupun kalau ada pelajar boleh sebutkan tentang solidariti. Dan kemudian memberi bantuan, itu caralah peranan membantu negara Palestin dengan memberi bantuan. Apa cara bantuan yang Malaysia bantu? Dengan memberi sumbangan, membuat kutipan derma ataupun memberi bantuan melalui NGO. Tu antara peranan. Jadi kita boleh highlightkan dan kita boleh conteng dulu apa-apa kata kunci ataupun idea yang dapat kita keluarkan. Barulah kita menulis ataupun menjawab soalan. Jadi kalau dikira di sini kemungkinan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daripada teks tu kita boleh keluarkan stimulus merangsang pemikiran kita dan nanti kita buatlah ayat yang bersesuaian menjawab soalan ini. Okey, seterusnya kalau dilihat daripada peranan Malaysia itu sendiri menyuarakan isu Palestin, kita kaitkan bagaimana Malaysia membantu Palestin. Cuba menyelesaikan isu Palestin adalah dengan isu Palestin ini telah disuarakan oleh semua Perdana Menteri Malaysia. Kenapa saya letakkan gambar Tunku Abdul Rahman? Kerana ini telah disuarakan, isu Palestin ini telah disuarakan oleh Tunku Abdul Rahman sejak negara kita merdeka lagi. Kamu boleh kaitkan dengan keadilan dan hak rakyat Palestin dan buat ayat ringkas. Kemudian kita ada highlightkan perkataan rejim Israel tadi. Rejim Israel ataupun kamu boleh gunakan perkataan keganasan rejim Zionis menjadi asas kenapa Malaysia memperjuangkan hak rakyat Palestin yang kebanyakannya beragama Islam. Yang ni cikgu tak nak bincangkan. Yang lain-lain ini adalah menjawab kepada soalan A tadi. Cikgu akan sharekan juga Canva ini ataupun saya akan sharekan juga PowerPoint ataupun slide ini dalam ruangan description untuk dirujuk. Okey, seterusnya ini soalan yang tadi dan kalau kita keluarkanlah isu-isu penting ini bagi menjawab soalan berikut. NGO pertubuhan bukan kerajaan, tadi cikgu ada sebut NGO, non-governmental organisation, NGO membantu warga Palestin, sebut pun nak keamanan. Jadi inilah antara NGO yang terlibat, Aman Palestin, Cinta Gaza Malaysia. Apa yang mereka bantu? Mereka bantu rakyat Palestin dengan cara yang sistematik ataupun dengan cara yang berterusan. Dengan apa? Dengan cara menyalurkan bantuan kebajikan ataupun sumbangan derma orang ramai kepada rakyat Palestin. Sebenarnya jawapannya memang ada banyak. Ada banyak yang kamu boleh, yang berminat boleh rujuk Trial Negeri Kelantan ini. Juga cikgu akan berikan link di bahagian description dan memang banyaklah kamu boleh go through dan kemudian ada banyak sebenarnya sampai 8 fakta dan setiap fakta tu ada 4 ke 5 huraian dan mana-mana jawapan yang munasabah juga diterima bagi soalan ini. Okey, terima kasih kepada anak-anak kerana sudi menemani cikgu sehingga ke akhir perkongsian video ini. Selamat mencuba. Kamu boleh gunakan cara mengeluarkan rangsangan dan stimulus. Boleh gunakan latihan
daripada soalan-soalan trial negeri. Cikgu akan kongsikan di ruangan description dan ada soalan dan skema. Dan selamat mencuba teknik ini. Semoga semua calon SPM berjaya mencapai kecemerlangan. Usaha lagi selagi kamu ada masa. Good luck. Jangan lupa subscribe, like dan sharekan video ini untuk info lanjut dalam video-video yang akan datang. Terima kasih. Salam Kaizen, Continuous Improvement.